Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasanah tamsak bi kitabillahi wa sunnati rasulih ibtiga wajlah qurbihi wa sahbihi ila hadrati sayyidina syafi'ina rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi khususan ila ruhil imam qutbil irsyad al-habib Abdullah bin Alwi Muhammad al-Haddad wa ila ruhi nafsan wa Allah min asy-syatiri wa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin 'ammah wa man 'ammara hadzal makan sabiqan wa lahiqan wa man tasaddaqa fihi wa man 'abada Allah fihi inna Allah yataghashahum bi rahmah wal maghfirah wa yaskinuhumul jannah wa yakhtim lana wa lakum bil husna fi khairin wa lutfin wa 'afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah kita kembali menyambung pengajian kitab Adab Sulukul Murid, yakni kitab yang membahaskan tentang adab-adab seorang hamba yang ingin hampir kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Yang mana kita sampai pada muka surat 64, larangan meninggalkan solat Jumat dan berjamaah. Sebahagian bab ini sudah kita kongsikan Jumat yang lalu, yakni mengenai peringatan Imam Haddad jangan sampai kita pernah meninggalkan solat Jumat atau solat berjamaah. Sebab perkara tersebut sangatlah tidak layak dan tak patut dilakukan oleh orang yang mengaku ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengaku nak dekat, mengaku nak hampir, lala sekali tidak melaksanakan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Imam Haddad, meninggalkan solat Jumat dan berjamaah termasuk kebiasaan sekelompok orang yang sia-sia dan sifat orang-orang bodoh. Juga telah kita kongsikan mengenai solat sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Ada 10 rakaat muakkad dan ada 12 ghairul muakkadah yang disyariatkan sebelum dan sesudah solat fardu. Kerjakanlah selalu solat witir. Ini juga penting sebab solat witir ini ada khilaf antara para ulama. Ada sebagian mereka mewajibkan solat witir seperti Hambali, mereka berkeyakinan solat witir itu wajib. Jadi setiap hari mereka akan mengerjakan solat witir. Dan sama di mazhab kita Syafi'i, solat witir ini bukan wajib akan tapi sunnah muakkadah. Suatu solat sunnah yang tak patut ditinggal oleh orang yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga solat duha dan menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Dan sampai sini gitu kan. Inilah sekali kalau tak silap kita kongsikan mengenai bab nazar. Nak mendapat pahala lebih banyak, macam mana cara dia? Adalah kita dengan bernazar. Bernazar, kita lafazkan nazar tersebut. Contoh nazar ini, kita nazar solat duha, saya nazar solat duha. Kemudian kita pun dah sedia takbir Allahu Akbar, usolli duha nazron atau fardon lillahi ta'ala. Maka solat duha sekarang bukan solat duha sunnah, tapi solat duha wajib yang kita nazari. Dikatakan dan menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Ini waktu yang sangat penting, waktu yang sangat penting. Sama dengan orang yang nak berniaga, ada masa-masa tertentu nak niaga. Di bulan Ramadan, bila masa kita kena niaga? Lepas isyak? Bukan. Sebelum maghrib, lepas asar, kan macam tu. Supaya dapat apa? Dapat keuntungan, ramai pembeli. Di akhirat sama juga.
istilahnya di akhirat sama juga, ada waktu-waktunya juga. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idris berkata, waktu maghrib dan isya ini al-kunuz kullal kunuz, ya, fi ihya'i ma bainal maghrib wal isya. Harta karun, tahu harta karun ya? Harta karun dunia ini selalunya ditempatkan tempat rahasia, tempat rahasia di hutan atau di bawah rumah yang dah lama. Juga harta karun dunia, harta karun akhirat. Bedanya kalau harta karun dunia di tempat-tempat yang dirahasiakan. Harta karun akhirat di waktu-waktu yang dirahasiakan. Selain harta karun itu sendiri sudah rahasia, apa isi harta karun kita kan tak tahu. Tapi kebanyakan kalau orang jumpa harta karun terus jadi kaya, jadi jutawan, bukan jutawan lagi, atas lagi. Kan? Jadi billion. Jadi lebih kaya. Seperti juga dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idris, al-kunuz, harta karun. Dan segala harta karun yang paling baik adalah dalam menghidupkan maghrib dan isya. Ini perkataan ini selalunya diulang-ulang sebetulnya, ya. Diulang-ulang, tapi yang tak mengulang tu kita. Maghrib wal isya kita bukan fokus kepada akhirat. Maghrib isya cepat balik dari surau tengok berita. Berita petang tu. Wallahu a'lam pukul berapa berita? Pukul 8 ya. 8 tu masih maghrib. Itu dia kecelakaan. Kecelakaan bagi kita. Jadi balik daripada iktikaf di masjid atau berzikir di surau, dia balik hanya untuk melihat hal-hal dunia sahaja. Ya. Padahal kalau nak dapat harta karun, istilahnya apa? Istilahnya orang yang istiqamah menghidupkan maghrib antara isya, nanti lala sekali di akhirat tak taunya harta dia sangat banyak. Jarang dia sedekah, tak banyak dia sedekah, tak banyak dia punya ibadah. Tapi apa? Maghrib isya dia hidupkan. Ada sebagian tempat yang memang maghrib isya ni semua tutup, kedai tutup, apa fasiliti umum tutup semuanya. Ini ditarim lah sampai sekarang. Kalau nak jumpa kedai lepas maghrib memang tak ada. Sebagian mereka belajar, sebagian mereka pergi masjid, sebagian mereka balik rumah mengajak keluarganya untuk mengingatkan keluarganya untuk mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini menceritakan tentang maghrib isya ni, ya. Bercerita tentang seorang murid bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, saya ni suka berpuasa. Tapi kalau saya ke puasa, kalau dah berbuka saya tak boleh makan sedikit. Saya kena makan banyak. Sebab kenapa? Saya lemah, letih. Kena isi minyak banyaklah. Jadi kalau saya berbuka makan banyak, akhirnya waktu maghrib isya ni akan baki sikit saja. Akan baki sepatutnya sejam kan, sejam 10 minit kan. Akan baki 10 minit, 20 minit. Apa yang perlu saya buat?" Ya gurunya cakap, digabung dua-dua. Nanti berbuka, tapi jangan lama-lama. Sisakan, bakikan yang lebih banyak untuk menghidupkan antara waktu maghrib dan isya. Kata anak murid, "Saya tak boleh. Saya kena satu saja. Ya saya tak makan tak puasa, saya akan makan petang tu. Kenyang, maghrib isya saya boleh hidupkan. Memang full daripada maghrib sampai azan isya. Tapi kalau saya puasa, saya tak dapat hidupkan ni, melainkan sedikit saja." Gurunya cakap apa? Tinggalkan puasa. Tinggalkan puasanya. Puasa sunnah, bukan puasa Ramadan. Jangan. Kalau puasa Ramadan tak boleh lah. Nasib baik faham. Baik. Jadi maksudnya apa? Puasa sunnah. Tinggalkan puasa sunnah. Maknanya apa? Ya bukan kita nak katakan puasa itu lebih kecil pahalanya daripada menghidupkan maghrib isyak, tapi menghidupkan ya, bukan setakat tengok TV berita semua ya. Kalau itu lebih baik puasa saja. Kan, haji, zikir atau mungkin ada kuliah di surau, di masjid kan. Itu kita dengarkan. Itu lebih utama, lebih afdal. Dapat banyak gitu. Istilahnya perbandingan antara orang berpuasa dengan menghidupkan maghrib dan isyak. Lebih diutamakan maghrib dan isyak.
Macam mana kalau kita nak bandingkan diri kita atau situasi keadaan kita sendiri, membandingkan antara menghidupkan maghrib dan isyak dengan benda yang lara, sia-sia. Yang ini kan juhala ini sudah. Masuk orang-orang yang jahil. Kan? Orang yang bijak ini adalah orang yang lebih berfikir pada masa hadapan dia. Jangan dapat gaji besar terus beli benda yang mahal hari ini. Esok awak nak makan apa? Ya, istilahnya. Bulan depan gaji dah habis, lalas sekali perlu apa? Tak ada duit. Sama dengan kita umur ini di dunia. Kalau setakat kesenangan dunia saja, tapi kita tak fikir di akhiratnya, ya sama nanti. Berengkap di kurang bekalan nanti di akhirat. Ini Imam Haddad. Jadi memang sangat berharga maghrib dan isya. Mulut dia bersolawat, mulut dia bertasbih, atau dia buka ratib Haddad, dia buka MP3 tu kan. Buka MP3 atau dia buka live daripada Ribat Al-Mustafa baca Yasin malam Jumaat, malam tadi lah. Dia follow, dia ikut baca Yasinnya, dia sambil masak, dia sambil mungkin basuh baju atau lipat baju, gosok baju. Alhasil dia sambil buat kegiatan lah. Sekiranya dia memang boleh ikut. Tapi kalau tak boleh lah, pening kepala. Ini macam mana ni? Hangus. Ini hangus apa semua, masak hangus, gosok baju hangus. Akhirnya apa? Akhirnya tangguh dulu. Benda tu tangguh juga, jangan ditinggal. Tak ada yang nak lipat nanti. Melainkan dia ada maid di rumah ya, dia akan ada maid yang membantu melipatnya. Ditangguh dulu. Ditangguh, lepas tu baru. Di Yaman pernah berlaku, di Yaman. Ya. Ada seorang peniaga. Orang niaga ni. Akhirnya lepas niaga, berjaya dia dalam berniaga, dapat banyak. Bawa balik, niaga di Syam, di Mekah. Lepas balik, harta niaga tu terkumpul dengan barang-barang jualan dia. Jadi tak tahu letak mana, dalam beg-beg yang sama lah. Dicari, masuk maghrib. Masuk maghrib, ayah dia berhenti solat. Ayah dia berhenti, maksudnya pergi masjid, sana kan dekat masjid, pergi masjid, kemudian solat. Selepas maghrib dia tak cari apa-apa ayah tu. Ya, zikir lah. Anak dia pula datang. Anak dia datang bagi tahu kepada ayahnya. Ayah. Oh, terkejut ayah dia. Ada apa anak saya panggil saya ni? Kenapa? Duit yang ayah cari, duit yang abah cari tadi, yang terselip dah saya jumpa. Astaghfirullahalazim. Kenapa engkau cakap dunia di antara waktu maghrib dan isya? Engkau ni tak ada ilmu, tak ada akhlak. Kau pergi 1 tahun belajar ilmu, disuruh belajar akhlak. Sebab kenapa? Masa ni bukan masa cari dunia, istilahnya harta dunia, tapi mencari harta akhirat. Sebab memang besar kan, para ulama arif billah ni yang berkata harta karun ni bukan harta karun biasa, seperti tadi lah. Kalau kita jumpa harta karun dunia saja, insya-Allah kita seumur hidup tak perlu kerja sudah. Bahkan bukan seumur hidup kita, seumur hidup 7 keturunan kita pun tak perlu kerja sudah. Duduk je goyang kaki kat rumah. Istilahnya. Macam itu juga orang yang menghidupkan waktu maghrib isyaknya akan dapat pahala yang sangat besar. Jadi kita ajarkanlah bab-bab ini kepada anak-anak kita. Maghrib isyak tak boleh ada TV hidup contohnya. Tapi saya ada, ya mungkin ada perkara yang tak boleh ditangguh kan. Mungkin. Kalau kiranya tak boleh ditangguh, kerja rumah atau dia memang dia tak tahan, kalau bukan maghrib isyak, dia isyak saja ngantuk atau tertidur, ya, mungkin dia kena buat. Tapi kalau boleh, hidupkan maghrib antara isyak untuk zikir kepada Allah. Sekejap saja, sejam. Yang ini bukan kita, maghrib isyak ni lama sangat, sekejap, sebentar saja. Bukan lama. Tapi faedah atau keuntungan yang akan kita dapat sangat besar. Oleh Imam Haddad di sini memberikan nasihatnya kepada kita untuk kita menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Jadilah orang yang sangat ingin memakmurkan waktu sesudah solat subuh hingga terbit matahari, dan ini juga pasti kan. Dan sesudah solat asar hingga tenggelamnya matahari. Termasuk waktu yang perlu kita jaga adalah
solat subuh. Selepas solat subuh sampai terbit matahari. Ini pun tak lama. Subuh pukul 6.6 ya, 6.5. 6.5. Kemudian syuruk 7.18 sekarang. 18 ya. 7.18. Sekiranya sejam lebih lah. Ya, sejam 12 menit macam tu. Sama waktunya antara maghrib isya dan juga antara subuh dan selepas sampai syuruk terbit matahari itu. Sejam juga. Itu termasuk waktu yang sangat mahal juga. Oleh itu Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ya. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini termasuk masih keturunan daripada Ratib Al-Attas ya, Habib Umar Al-Attas ini. Dikatakan man arada ayatadaraka ma fatahu minal waqti falyuhafid ala arba'ati awqat. Ini sesuai dengan nasihat Imam Haddad di sini. Sesiapa yang ingin menampal atau menutupi waktu-waktu yang telah sia-sia daripada kehidupannya, maka selepasnya jagalah 4 waktu ini. Istilahnya apa? Kalau kita merasa banyak waktu kita hilang sia-sia. Banyak waktu kita yang kosong almarinya. Kan setiap orang ni hidup 24 jam. Dikatakan di akhirat nanti akan ada 24 drawer. Yang ni 1 jamnya tengok apa amalan dia. Kalau amalan baik ada cahayanya. Kalau amalan buruk gelap dan akan menjadi hisab buruk baginya. Dan siapa yang merasa banyak kosong umurnya, usianya sia-sia, banyak sia-sianya dan ingin menutup semuanya ini, maka jagalah 4 waktu ini. Yang pertama qablal fajri, sebelum fajar. Sebelum fajar yakni sebelum subuh. Salat tahajud kita bahas ya. Sudah kita kongsikan sebelumnya. Sebelum subuh. Berapa minit Ustaz? Ya semampunya lah. Tapi jangan tak bangun pula. Lebih lama lebih afdal. Bila ada masa seperti yang sudah kita kongsikan, yang 3 suara yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suara ayam berkokok, ayam jantan berkokok, suara orang baca Quran dan suara orang beristighfar di waktu sahur. Itulah aktiviti kita di waktu sahur, baca Quran dan istighfar paling kurang lah. Qablal fajri, sebelum fajar, bangun setengah jam sebelum fajar atau kalau boleh 1 jam, kena latih lah. Ini waktu yang mustajabud doa ni, waktu yang dikabulkan doa, segala hajat ditunaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ba'dal fajri ila tulu'i syamsi. Yang kedua adalah selepas fajar, seperti Imam Haddad katakan, selepas fajar yakni selepas subuh hingga terbit matahari. Hingga terbit matahari. Jadi sambunglah kita ni. Sebelum fajar sampai subuh. Subuh mungkin kita keluar yang laki pergi surau, duduk sampai atau kita terus berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai terbit matahari. Kalau tak mampu buat hari-hari, jangan langsung tak buat. Oh saya tak boleh, saya kerja Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Sabtu, Ahad kan tak kerja. Maknanya kita boleh hidupkan di masa tersebut. Paling kurang lah. Kalau boleh hari-hari ya. Kan seperti sabda Nabi kan. Siapa yang duduk selepas solat subuh berjamaah sampai matahari terbit, tunggu dia sampai isyraq, solat 2 rakaat, akan ditulis untuknya pahala haji dan umrah. Tamatan, sempurna. Dapat haji umrah kan. Dapat pahala haji umrah setiap hari kalau dia buat setiap hari lah. Atau setiap minggu kalau dia buat setiap minggu. Esok kan Sabtu ni. Esok kita cuti kan. Tapi ada kenduri. Kenduri kan bukan pukul 7. Mana ada kenduri pukul 7. Ya. Kenduri apa pukul 7 ni? Kenduri mamak, kedai mamak. Ya. Mungkin kenduri ini adalah ialah ini lepas subuh. Kalau kita lepas subuh lapar terus pergi kedai mamak. Ambil roti canai, Alhasil sepatutnya kita jaga selepas subuh ni buat zikir lah, Kalau memang lapar tak larat, saya lemas sangat, kena makan. Ya sudah jalan sambil zikir. Alhamdulillah kalau dia biasa baca wirdul latif, biasa zikir subuh tu, maksurat ke apa semua, ya dia baca dalam perjalanannya, ya. Dibaca dalam perjalanannya. Tapi dalam hadis tu dia duduk berzikir tempatnya sampai solat 2 rakaat isyraq.
Ada yang mengatakan duduk tu kawasan solatnya. Ada yang mengatakan ada riwayat tempat duduknya. Tapi bolehlah kita istilahnya janji jangan cakap perihal dunia. Kalau setakat contoh solat jamaah di sini soft pertama, ada kuliah, takkan kita duduk soft pertama depan ustaz ngam-ngam aja ni kan. Kemudian pastilah kat belakang sikit sana. Alhamdulillah kalau boleh di masjid kan. Baik, itu waktu yang kedua kan, yang perlu kita jaga betul-betul ni. Istilahnya kita bajet waktu ni untuk akhirat lah. Sebelum fajar, kan, selepas fajar sampai terbit matahari, qoblal ghurub, sebelum maghrib. Ini lepas asar kata Imam Haddad. Dan sesudah solat asar hingga tenggelamnya matahari. Bukan selepas, betul ya, selepas solat asar ni, ya kalau boleh, Masya Allah sudah. Selepas asar, qoblal ghurub sebelum maghrib. Yang ketiga sebelum maghrib, qoblal ghurub sebelum maghrib. Oleh itu ramai daripada mereka ini sampai sekarang pun di habaib kita buat roha. Tahu roha ya? Roha yakni majlis ilmu petang, yakni sore hari sebelum maghrib tu kan ada majlis ilmu, majlis roha ni majlis santai nama dia. Tentang baca kitab. Untuk apa? Untuk menghidupkan masa tersebut. Untuk menghidupkan masa tersebut. Antara maghrib isyak pun sama, mereka banyak majlis ilmu. Kenapa antara maghrib isyak? Sebab kelebihannya banyak. Alhamdulillah kalau kita hadir atau ada dalam majlis ilmu tersebut. Masalah kalau kita lepas maghrib ada di pasar tani, cari gobis, cari terung, atau cari apam balik. Buat apa cari-cari lepas maghrib? Di Hadramut ni atau orang Arab, bila ada orang datang rumah orang lepas maghrib dan isyak, itu aib. Tak tahu masa namanya. Bukan waktunya untuk bertamu. Bukan waktunya untuk bertamu. Maghrib dan isyak bukan untuk bertamu gitu. Jadi aib, kadang tak dibuka pintunya. Faham sendirilah orang. Bukan tak dibuka, maksudnya tak ada orang ke, tak ada ni. Maghrib dan isyak. Kalau nak datang tu lepas isyak tu. Solat isyak awal waktu, kemudian datang-datanglah. Kalau nak pergi pasar raya, jangan lepas maghrib isyak, sayang waktunya ni. Tapi esok kan ada maghrib isyak lagi. Esok pasti ada maghrib isyak, tapi awak yakin ke esok hidup lagi? Maghrib isyak esok pasti ada. Hari Sabtu ni pasti esok hari Sabtu. Kan? Lepas Sabtu Ahad, tapi pasti kita akan hidup hari Sabtu esok ni. Kan tak tahu semuanya. Jadi lebih berhati-hati. Kalau ikutkan paling afdal ya dua-dua. Kita ikut di masjid dulu, kemudian kita baca wirdul latifnya. Kalau saya tak boleh lah. Sebab kenapa? Sebab kalau ada di masjid contoh imam yang memimpin baca zikir maksurat, kemudian kita biasa wirdul latif. Kita nak baca pun kita tak boleh fokus juga. Sebab kan suara kita dengar juga kan. Ikut dia orang dulu, kemudian kita baca wirdul latif. Yang ini tak, yang haji umrah ya. Yang haji umrah tu memang berjamaah lah, tapi jamaahnya juga tak ditentukan ya. Di rumah ke, di surau ke, atau di masjid. Yang penting berjamaah. Sebab keutamaannya sangat besar berjamaah ini. Kemudian kalau yang ini janji selepas subuh sudah. Lepas subuh dia solat. Ya kan sebelumnya dah tak layak kan. Maksudnya tak patutlah kita orang yang nak dekat dengan Allah tak solat berjamaah. Maksudnya macam tu. Jadi lepas subuh ni tidak ditakyiti, tidak diikat dengan solat berjamaah. Solat jamaah ke tak jamaah, hidupkan waktu antara subuh sampai terbit matahari. Qoblal ghurub yang ketiga ya, sebelum terbenam matahari. Yang keempat, ma bainal maghrib wal isya. Yang keempat, waktu yang perlu dijaga untuk supaya Allah, ini kurniaan yang Allah beri ini bukan biasa-biasa. Bukan jalang-jalang, sangat besar. Yang keempat adalah antara maghrib dan isya. 4 waktu ni bila kita mampu menjaganya, Masya Allah sudah. Insya Allah penuh, Allah tutup semuanya. Kekosongan dia punya drawer tu diisi dengan cahaya oleh Allah Ta'ala, diisi amal baik. Okey, kalau dengan masa sebelum maghrib, ya tak ada hal. Memang ikut kesihatan kan afdal makan berat ya. Kalau makan berat, afdal sebelum maghrib. Afdal sebelum maghrib. Jadinya nanti lepas isyak,
Kita ni tak sibuk dengan makan sudah, tapi tidur. Enggak. Oh ya, betul-betul. Masa sebelum asar ya. Masa sebelum asar tu kita buang. Ya untuk apa? Untuk orang tua yang makan di rumah dia ke makan di kedai. Sebab kalau makan di rumah kan kita boleh singkat masanya. Tak lama kan? Tak seperti makan di kedai. Kedai kita boleh naik kereta. Kita masih nak menghadap traffic light ni yang banyak, menghadap jam apa semua. Masa memang banyaklah diperlukan. Kalau di rumah ya makan tak ada masalah selepas asar. Tapi jangan daripada asar sampai maghrib tu makan semua. Makan apa sampai berapa jam? Istilahnya kalau pukul 7 berapa sekarang? 7 suku maghrib, 7 suku kan. 6.30 kita dah makan kan? Atau setengah jam sebelum asar tu kita hidupkan macam tu. Setengah jam, 15 minit kita dah berzikir siap suci kepada Allah SWT. Afdal kalau ada kita ikut satu majlis ilmu kita buka lah atau majlis zikir. Sebetulnya sekarang mudah sebetulnya kita nak zikir apa kita ni. Masalahnya kita tak nak zikir kan. Nak zikir apa kita petang kan ada hizib bahar, ada waqiah kan, contohnya belum kita baca waktu tersebut. Tak hafal ustaz, ya kan kita boleh buka YouTube atau MP3. Kemudian YouTube pun boleh kita slowkan kan bacaannya. Saya tak laju YouTube tu bacanya laju. Slowkan. Boleh kan dikurangkan kan? Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu kan boleh kan? Sekarang pertanyaannya kita nak buat ke tak macam tu je. Kalau tak nak buat ya sudah tak. Tapi alhasil bagi orang yang ingin lebih dekat kepada Allah, menjadi kekasih Allah SWT, perkara ini khususnya 4 waktu ini dah dia jagalah paling kurang lah. Di waktu lainnya mungkin dia ada alasan, saya nak kerja, saya hantar anak sekolah, saya hantar banyaklah dia punya alasan, tak ada masalah. 4 ni khususkan untuk Allah SWT. 4 waktu ni. Kalau kita makan di pondok lepas isyak tapi pelajar kan. Pelajar sebab sebelum asar tu, lepas asar kita solat sebentar. Kemudian ada rohah. Lepas asar tu pukul 4, pukul 5 tu rohah sampai maghrib. Lepas maghrib nanti ada kelas sampai isyak, baru makan. Lepas isyak makannya. Tapi kan untuk sekarang kan orang kencing manis apa semua kan, tak elok makan malam sebab kurang gerak. Baik. Yang paling afdal yang pertama seperti yang diriwayatkan Nabi solat 6 rakaat tu kan. Salat 6 rakaat dan man sholat 6 rakaat dan siapa yang solat 6 rakaat selepas maghrib ditulis pahalanya ibadah 12 tahun kan 12 tahun. Solat kalau awabin kan 20. Ya 6 ada juga mengatakan 6, ada 4 kan. Boleh niatkan awabin, boleh solat sunnah ba'diyah juga atau solat yang lain. Solat 6 rakaat. Tapi kebanyakan saya tak boleh buat ni 6 rakaat ni sebab ada ceramah. Ya, kalau ustaznya penceramahnya solat 6 rakaat je lagi dah isyak. Saya pula kena tegur nanti. Jadi kalau tak ada ceramah boleh buat. Kalau ada tak ada ceramah ya kita buat, kalau tak buat. Antara maghrib dan isyak hidupkan 6 rakaat. Kemudian kita baca wirid tadilah. Wirid Ratib Haddad, Ratib Atos, surah Al-Mulk, surah Dukhan ya. Kalau malam Jumat saja kita baca Dukhan ya. Surah Sejadah misalkan. Nabi kan baca surah Sejadah, surah Al-Mulk sebelum tidurnya. Ada riwayat mengatakan setiap malam. Surah Sejadah. Ia diisi kan oleh para ulama ni zikir dia. Wirid dia kalau kita tengok biografi mereka bukan tak ada wirid. Ada wirid la ilaha illallahnya. Ada sampai 70,000 kan. Habis Abdul bin Husain Tauhid 25,000. Kalau kita paling kurang 1,000 lah sehari. La ilaha illallah, la ilaha illallah dengan hati yang murni. Bahkan yang baru meninggal ni di Jeddah kan, Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Dia termasuk zikirnya adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berpuluh ribu zikirnya. Kemudian dia akhirnya sakit. Ya biasalah manusia sakit. Tak kisah dia penjahat ke, dia orang baik ke, dia orang soleh ke, dia wali ke.
dia syaitan ke kan. Kalau nama manusia sakit juga. Nak jadi manusia kena sakit sebab dah sepepat dah lama kan. Dah banyak guna. Ya mau tak mau sakit. Hampir semua para ulama yang kalau dah berumur ya sakit semua. Saya punya guru berapa penyakitnya? 30 penyakit mungkin. Dan setiap makan injek, makan juga, bantai juga, ayam, kambing, apa semua. Tapi bukan nak bunuh diri maksudnya ya. Sebab ada jamuan orang, datang ke rumah orang, dijamu, tak makan tak sedap. Dan kalau Habib Salim ini, dia jenis merah ikan. Dia jenis membahagiakan orang. Jadi kalau dah penat masak si tuan rumah, dan memang dia akan makan semuanya. Dicegah oleh doktornya, dicegah oleh PA dia. Tak apa, injek je lah, jangan banyak, aku nak makan. Makan je. Dimakan suka. Jadi itu ada pahala sendiri kan, membahagikan orang. Habib Abdul Qadir pun sakit juga, sama, masuk ICU. Doktor cakap, ini tak lama usianya, umurnya. Tapi ada doktor daripada Pakistan, kalau tak silap ya, di Jeddah. Dia mengatakan, saya pelik dengan dia ni. Dia semua organnya tak berfungsi, tak ada fungsi, kurang, tak elok dah, dekat orang. Tapi tengok detak jantungnya normal. Kemudian didengar betul-betul, didekatkan, jantung tu seperti zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi detak tu macam la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya kata anak keluarga dia, ya sudah, kalau memang dah tak umur panjang, saya bawa balik. Kalau bawa balik sekarang mati dia. Tak, bukan awak yang akan menyambut nyawanya. Akhirnya dicabut, sembuh. Maksudnya bukan sembuh, sedar lagi. Buka mata, akhirnya dibawa balik. Dan bareng di rumahnya, terus zikir. Apa hasilnya? La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah banyak kali. Sehinggalah hati dia, perasaan dia juga berzikirlah la ilaha illallah, la ilaha tiada Tuhan melainkan Allah. Seperti yang setiap nafas tu jadikan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Itu kalau boleh beramal memang jadi wali ya. Tarik la ilaha illallah. Jadi lah tak heran dengan dunia dah. Nak tengok apa semewah apa, tak ada Tuhan kan. La ilaha. Dan macam mana nak sampai pada bab ini, kena ada zikir kita yang istiqamah. Contoh la ilaha illallah, kita harinya berapa. Jangan tinggal sudah. Sebab benda kalau dah biasa, kan? Benda kalau biasa kan senang. Tapi kalau dah biasa akan ketagih kan. Lepas ketagih akan nikmat. Kenikmatan tu pasti ada. Oleh para ulama ni mengatakan, seandainya orang-orang yang lalai kepada Allah, mabuk, kaki, maksiat apa semuanya, itu dapat menikmati yang kita nikmati, pasti mereka berhenti dari kelalaiannya. Jadi mereka itu menikmati juga, sama orang yang di klub malam, yang naik klub ni, atau di diskotik atau semua, itu nikmat kan menurut mereka, tapi balik pening juga. Tapi orang yang balik balik pening, tapi orang yang berzikir kepada Allah, Allah bagi kenikmatan juga lebih nikmat daripada mereka. Masalahnya kita tak pernah sampai, nak masuk tu tak sampai. Kan kalau naik klub ni nak buka meja, satu meja kan dah 15.000 kan yang ni, 15.000. Sedangkan kita tak pernah buka meja untuk akhirat gitu. Padahal tak bayar pun. Maksudnya apa? Maksudnya menikmati berzikir kepada Allah pada paling kurang waktu-waktu inilah 4 ni. Sebelum subuh, selepas subuh, sebelum maghrib, selepas maghrib. InsyaAllah lah sama-sama kita berusaha ya. Tapi kena tanamkan dalam diri kita, jadikan prinsip dalam kehidupan kita, 4 waktu ni untuk akhirat lah. Paling kurang kalau kita tak boleh buat, menyesal. Jangan seronok pula. Alhamdulillah tak boleh zikir lepas maghrib isyak tadi. Ini lain macam orang ni sudah. Ya paling kurang menyesal. Berat hatilah buat. Aduh cuma ni orang ni minta tolong pula lepas maghrib isyak. Saya buat ni. Atau ada hal, istilahnya kalau memang darurat, emergency sangat, ya kita buatlah yang lebih wajib mungkin. Tapi kalau setakat boleh ditangguhkan saja antara maghrib isyak. Dan sesudah solat asar hingga tenggelamnya matahari, pada 2 waktu yang mulia ini dicurahkan di dalamnya anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang menghadapkan diri kepadanya. Yakni bila
subuh ya, sesudah solat subuh hingga matahari terbit, dan sesudah solat asar hingga tenggelamnya matahari. Ini kurniaan sangat besar. Imam Haddad bukan setakat cakap kosong, sebab dia dapat merasakan dan mendapati. Mereka bukan melihat dengan basor, dengan pandangan mata zahir ini, tapi dengan basirah, dengan pandangan mata batin dia. Kita kalau tak tahu apa-apa, ya kita tanyalah ke orang yang lebih tahu, lebih arif ya, benda ni. Nak beli barang, tak tahu barang ni berapa harga, jenama apa yang lebih baik, kita tanya dia yang lebih pengalaman. Sama dengan bab akhirat ini, ketika kita tak tahu nak berjalan ke akhirat, kita tanya kepada ahli akhirat, dan kita percaya apa yang mereka katakan. Dalam memakmurkan waktu selepas solat subuh merupakan sebab terkuat untuk menarik rezeki jasmani. Orang yang menghidupkan waktu selepas subuh ini, itu lebih cepat dapat rezeki zahir. Bahkan orang yang tidur selepas subuh akan tamna'ur rizqa. As-subhatu tamna'ur rizqa. Tidur selepas subuh ini mencegah rizki kan, seperti yang sudah kita kongsikan selepas subuh kan. Orang kerja dia tidur selepas subuh ni. Orang kerja dia tidur. Orang tidur dia pula bangun. Ya kan, kalau kita tengok orang yang tidur sebelah subuh. Sebelah subuh kan waktunya kerja, cari idea apa nak jual, macam mana cara nak laku apa. Cari-cari macam tu kan. Jadi orang selepas subuh ni dia pula tidur. Yang lain cari idea, cari dapat rezeki. Ini lebih istilahnya macam itulah. Kemudian ketika orang ni nak tidur, dia pula bangun. Jadi dia nak kerja pun tak nak kerja dengan siapa, orang yang lain sudah tidur. Jadi memang fakirlah orang tidur selepas subuh ini. Tapi memang selepas subuh makmurkan khususnya untuk akhirat lah. Itu lebih kuat. Dikatakan sedangkan setelah solat asar merupakan sebab terkuat untuk mendapat rezeki rohani, ketenangan jiwa, kemudian afiah. Ya kan? Afiah ni kesihatan ya. Afiah, ketenangan jiwa, tumakninah dalam diri kita itu selepas asar kebanyakan. Selepas asar. Ya kebalikannya sudah. Kalau subuh digunakan untuk lalai kepada Allah, untuk tidur, susah dapat rezeki jasmani. Selepas asar digunakan untuk lalai atau untuk tidur, maka dia agak masalah dengan jiwanya. Sepatutnya dia dapat rohani jiwa dia, ya, tapi dia buat tidur, akhirnya dapat masalah dalam jiwanya. Kan menyebabkan gila kan, kailula yang tidur selepas asar tadi. Boleh sakit jiwa. Baik, setelah solat asar merupakan sebab terkuat untuk menarik rezeki rohani. Begitulah hal ini diuji oleh orang-orang yang terbuka mata hatinya dan para arifin yang agung. Arifin yang orang-orang yang kenal dengan Allah SWT. Disebutkan dalam sebuah riwayat hadis daripada Nabi Muhammad SAW, seseorang yang duduk di tempat ia solat lalu berzikir kepada Allah setelah solat subuh, ya, lebih cepat mendapatkan rezeki daripada orang yang mencarinya di setiap penjuru bumi. Ya, ini maksudnya bepergian untuk mencari rezeki. Jadi ada dua orang ni. Satu orang selepas subuh zikir je sampai matahari terbit. Seorang lagi lepas subuh terus kerja. Jual sini, jual sana, jual sana. Banyaklah dia punya jualan kat mana-mana. Dikatakan yang lebih mudah dapat rezeki yang duduk tu, bertenang. Yang duduk selepas subuhnya berzikir kepada Allah SWT. Ini yang disebutkan. Seorang yang duduk di tempat ia solat lalu berzikir kepada Allah setelah solat subuh lebih cepat mendapatkan rezeki daripada mereka yang mencari ini di setiap penjuru bumi. Iya ke Ustaz? Tak juga Ustaz. Saya tak pernah tidur selepas subuh. Saya zikir-zikir tak kaya-kaya. Masalahnya awak tak kerja kan? Yang nak cari rezeki ya kerja jugalah, sebab dunia ni ada sebab musabab dia, ada sunnah dia, ada perlu kita jalan baru kita dapat, kan macam tu dunia ni. Istilahnya zikir kemudian kerja. Kemudian tapi dia lebih banyak, mungkin nampak lebih banyak, tapi awak dapat lebih berkat, ya, lebih berkat. Ini rezeki jasmaninya ya lepas subuh, yang rohani selepas asar. Ya, kita fikir kita makan ni bukan rezeki ke? Rezeki juga. Kemudian, ialah ada orang boleh beli makanan, tapi dia tak boleh makan.
Ya tak ada rezeki. Kan ya kan mungkin juga kan yang seperti ini kan. Mungkin juga kan. Kan rezeki itu istilahnya rezeki itu apa? Mayamfa. Ya ini sesuatu yang kita masukkan pada mulut kita, bukan mulut kita telan nih, baru rezeki kita. Rezeki baju kita ini baju. Ya mungkin rezeki kita sekarang. Tapi kalau sampai dia koyak, sampai lupus, sampai lusuh, luput. Sampai hancurlah. Maknanya memang rezeki kita, 100% itu rezeki kita. Seperti makanan yang sudah masuk. Tapi kadang makanan ini sampai mulut dia terjatuh. Ya bukan rezeki kita. Atau ada makanan depan kita tengok saja. Sebab manis sangat. Tak boleh makan gitu kan. Itu juga bukan rezeki kita. Istilahnya yang zahir itu termasuk kesehatan juga ya. Jasmani termasuk kesehatan juga, boleh makan, boleh memandang apa semuanya. Itu adalah satu rezeki daripada Allah SWT. Habib Muhammad bin Hadi As-Seghaf sini, la taktar biman yanamu ba'dal fajri wa ma'hu malun katsir fa inna ma hiyal mal suratun indahu yurhamu barakatah yakhruju minad dunya kama dakhal kama qaddama lahu syai'an lahu fil akhirah ma qaddama lahu syai'an lahu fil akhirah. Ini tengok. Jangan kamu tertipu dengan orang yang dia ni orang ni tidur selepas subuh. Tapi dia memiliki harta banyak. Orang ni rajin tidur selepas subuh, tapi harta dia banyak. Jangan tertipu dengan orang seperti ini, kata Habib Muhammad bin Hadi As-Seghaf. Kenapa? Sebab harta itu hanya gambaran saja. Yakni apa disebut fata morgana. Hanya surah, gambar saja. Apa 3D apa dalam sekarang ni bentuk visual tu. Visual kan 3D kan. 3D visual yang nampak lezat, boleh kita makan benda tu. Tak boleh makan sinar gitu, makan cahaya ya. Jadi harta itu jangan heran dengan orang seperti itu walaupun banyak hartanya. Harta itu hanya hanya fata morgana, gambar saja yang mana dia dicegah daripada keberkatan harta itu sendiri. Sebab kenapa? Harta ini dia akan keluar untuk dunia saja. Harta banyak ni akan keluar untuk dunia dia saja. Dan tak ada sedikit pun yang akan dia ambil nanti di akhirat. Kalau sedekah, insya-Allah tak tidur subuh. Insya-Allah berkat. Insya-Allah berkat. Berkat ni apa? Berkat ni manfaat dia kita lama kan. Selain berkat ni ya tambah juga ya. Bertambah banyak arti berkat. Ziyadatul khair, bertambah kebaikan atau bertambah hartanya. Jadi dalam kalam Majmu'ul Kalam Tuhfatul Ashraf ini mengatakan seperti itu. Jadi maqaddama lahu syai'an lahu fil akhirah. Nantinya di akhirat dia dapat sikit. Ya, mungkin hartanya banyak, ya lalas sekali ya sudah habis macam itu saja. Kan? Macam itu saja. Harta beratus ribu hilang macam itu. Dan tak kisah kan orang-orang yang ada duit yang tak kisah kan 100 ribu hilang, tak ada hal. Tak ada masalah. Normal mungkin ya, memang tabiat manusia, tapi itu bukan tabiat yang baik lah. Itu kurang maknanya termasuk itu adalah tanda kita ini masih memandang dunia ini dengan dengan sesuatu yang istimewa. Sebab para hamba-hamba Allah ini bila memandang dunia dengan biasa ya tak ada hal dengannya. Itu normal lah. Siapa di antara kita yang bila ada orang ada kuasa, kemudian dia dengan pakaiannya, dengan hartanya, dengan kendaraannya semua, mungkin kita agak segan, ya agak segan. Tapi jangan sampai kita cium tangan pula, ya, sebab dunia. Sebab kenapa? Disabdakan oleh Rasulullah SAW, sesiapa yang merendahkan diri, termasuk mencium tangan seseorang sebab hartanya, maka akan hilang sepertiga agamanya. Jadi dia telah merendahkan agama macam mana? Buat apa kita? Ya nak salam-salam je lah. Sama-sama manusia. Atau dia bos kita, atau dia orang tua kita, atau lebih tua daripada kita. Jangan, ini kepada orang soleh. Ada orang soleh, kaya raya, pemurah. Ya kita salam sebab dia pemurah ni hartanya. Hilang 1/3 agamanya. Jadi jangan biasakan melihat dunia ini terlalu wah lah. Terlalu dahsyat, ya, terlalu dahsyat, terlalu wah, gah macam-macam. Okey. Selain Allah adalah alam ya. Alam itu adalah selain Allah. Adapun dunia, dunia ini banyak dia punya harta, kemudian anak pinak kita, yakni sesuatu yang membuat kita terfitnah di dunia namanya. Dunia kan dani kan, hina.
Sesuatu yang dapat menghinakan kita. Orang tu kadang hina dengan hartanya. Hina sebab disebabkan hartanya. Nak cari harta menghinakan diri kan, sampai hilangkan agamanya. Ada orang hina ni sebab anaknya pun ada juga. Ada yang hina sebab istrinya pun ada juga. Ya, istrinya memaksa, akhirnya dia tak boleh ini, akhirnya jadi hina. Jadi dunia ini adalah sesuatu yang membuat kita hina. Kemudian rezeki ini yang paling baik adalah rezeki yang dapat mendekatkan kita atau mengarahkan kita menuju ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun itu sudah. Anak kan rezeki juga kan. Dalam satu pandangan anak ini jadi fitnah kan. Kan dalam anak, istri kan fitnah di dalam Al-Quran disebutkan. Dalam satu pandangan. Dalam pandangan lain, itu adalah rizki. Orang yang ada anak, ada rizki. Ya. Kemudian kalau anak ni mengarahkan kita, dia buat amal baik, kita dapat transfer daripada dia, saham daripada dia, ya maknanya rizki yang baik. Ini yang kita cari. Jadi rizki yang kita cari adalah rizki yang mengarahkan kita atau menghantar kita menuju ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun nama rezeki sendiri, ya, secara umumnya rezeki yang kita makan ini, yang kita pakai, yang kita makan, yang kita punya itu adalah rezeki. Halal haram itu nama rezeki nama dia. Wa rizqu ma yanfa dalam Zubat dikatakan wa rizqu ma yanfa walau muharrama. Rezeki ini adalah sesuatu yang boleh kita manfaatkan. Pakaian boleh kita manfaatkan untuk tutup aurat, untuk sejuk, ya. Kendaraan itu adalah kita boleh manfaatkan untuk mempercepat kita menuju tujuan kita, anak kita. Alhasil rezeki adalah sesuatu yang boleh kita manfaatkan. Itu secara umum ya. Walaupun haram. Ini haram Ustaz, dapat mencuri rezeki juga. Tapi caranya dia haram. Perkara haram nanti dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki itu luas. Seperti yang dikatakan Puan Zainab tadi, kesehatan, keselamatan, ya, semuanya, ilmu kita, ketenangan, ya, tumakninah kita adalah rizki, sesuatu yang kita makan. Dikatakan di sini, an-nawmu lailan yu'inu syakhsu ala ihya imma ba'da subhi wa huwa waqtun syarifun husun fi Ramadan faman ahya wa nama al-laila kullah afdal mimman ahya al-laila kullah wa nama ba'da subhi. Ya. Tidur di waktu malam ini boleh menolong, membantu seseorang ini menghidupkan waktu selepas subuh. Tapi kalau malam dah kurang tidur, dia mungkin boleh solat tahajud, tapi selepas solat subuh dengan ngantuk sudah, tertidur sudah. Ini jangan biasakan, sebab kenapa? Orang dah biasa tidur selepas subuh, tak boleh tinggal sudah. Lepas subuh je ngantuk, walaupun dah tidur satu malam. Sebab kenapa? Biasa. Tapi kalau nanti ada orang yang dah berjaya berperang, ya, memerangi diri sendiri, tak tidur selepas subuh, dia susah tidur nanti. Walaupun nak baringkan selepas subuh, dia tak akan tidur. Jadi kunci pertama adalah kita kena membiasakan melawan hawa nafsu kita untuk tidak tidur di waktu selepas subuh tadi. Tidur di waktu malam boleh menolong seseorang, membantu seseorang untuk menghidupkan waktu di antara waktu selepas subuh. Dan waktu selepas subuh ini adalah waktu syarif, waktu yang mulia kan, khususnya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan agak-agak kita lepas subuh buat apa? Kan makan dah tak boleh, pergi kedai mamak pun dah tutup kan. Contohnya lah. Tidur kan banyak kan. Paling kurang bersabarlah sampai isyraq nanti. Sampai isyraq. Faman ahyahu wa nama al-laila kullah. Siapa yang menghidupkan waktu selepas subuh dan tidur dia satu malam penuh, itu lebih utama daripada orang yang menghidupkan malam penuh dan tidur selepas subuh. Ini Ramadan. Jadi ada orang di bulan Ramadan ini, satu malam dia tak tidur, tapi selepas subuh dia tidur. Lebih afdal dia tidurlah satu malam. Ya janganlah tidur satu malam betul kan, solat isya, solat tarawih itu maksudnya. Kemudian selepas subuh dia tidur. Istilahnya oleh digalakkan dan disunahkan jangan tidur selepas subuh betul-betul lah sampai isyraq. Lepas tu baru boleh tidur. Ya pandai-pandailah kita nak hilangkan ngantuk. Cuma ni Ustaz puasa Ustaz. Ya buat aktiviti lain, buat mandi mungkin, buat basuh yang sejuk-sejuk, siram pokok. Tak ada pokok, beli mercun. Terkejut semua. Satu rumah terkejut semua, kena marah, bising sikit kan. Janji tak tidur selepas subuh.
Ya, mandi mungkin kita boleh tahan lah, mungkin setengah jam atau 1 jam berikutnya mungkin kita akan ngantuk balik kan. Tapi tak ada masalah, janji lepas saat isyraq. Ini adalah waktu yang ini apa nama kerja rumah kita ni, menjaga 4 waktu ini. Waktu yakni sebelum subuhnya, selepas subuhnya, sebelum asarnya, setengah jam pun jadilah, setengah jam, 15 minit. Jangan tak ada langsung. Jangan asar sampai maghrib ni asyik kita nak tak tahu nak buat apa lepas asar ni. Ya mungkin di jalan ya. Kalau orang kerja mungkin tengah balik rumah. Tapi kalau dah pencen buat apa selepas asar ni. Tapi alhasil sebelum maghrib, selepas maghrib. Lepas tu buatlah apa nak buat. Wallahu a'lam bishawab. Tapi jangan tidur selepas maghrib. Maksudnya kalau belum solat isyak jangan tidur. Melainkan darurat lah. Pening Ustaz saya tak larat. Atau saya tertidur sebab makan obat. Itu hal mungkin bukan hari-hari lah kot. Tapi kalau ini tidur selepas maghrib atau masuk isyak dan dia belum solat isyak, kononnya nak tahajud sekali, gabung sekali dengan isyaknya, itu makruh nanti tidurnya. Itu kan tidur sebelum solat. Kan? Iya kalau dia bangun pukul 3. Kalau tak bangun, kalau pukul 5 masih bangun, tak apa, dia hidup lagi. Kalau tak bangun, lah sekali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Janganlah. Maksudnya kalau dah solat, masuk waktu solat, ya segerakan solat. Lepas tu baru tidur. Dan setan tu pandai memang ya. Kalau dulu masih kecil, maghrib isyak ni ada film kartun. Kalau dah besar, maghrib isyak dibuat ngantuk. Ngantuk tu maghrib isyak tu. Lepas solat isyak, tak ngantuk pula. Celik mata. Tapi kita tak apa, ada Al-Quran. Baca Al-Quran ngantuk lagi nanti. Tapi alhasil insyaAllah kita macam inilah kehidupan kita. Selalu berlaga atau berperang melawan hawa nafsu kita, melawan syaitan. Dan tak akan pernah berhenti sudah. Jangan ingat syaitan akan rehat, ya. Tak rehat. Syaitan tak rehat. Istilahnya paling kurang kekurangan itu atau kesalahan itu terkena pada diri kita sendirilah. Jangan buat salah kepada orang lain. Ya. Jangan menyakiti orang lain, jangan mengumpat orang lain. Itu yang bahaya, itu lagi bahaya nantinya. Okey, qada solat ya. Baik, pertama untuk yang tidur tadi, tidur sebelum solat isyak. Kalau memang yang mati atau yang meninggal tadi ada niat nak solat isyak, tapi Allah cabut nyawanya sampai dia biasanya dia bangun pukul 4 atau pukul 3 kan. Akhirnya dia mati pukul 2 atau meninggal pukul 2. Orang ni tak dapat dosa lah, tak dikira dosa. Tapi kalau dia memang tidur lah pernah, tak ada niat, tak ada apa. Contoh, tak apalah, tak solat isyak, tak payah solat isyak lah dulu. Hari ini, malam ni kan. Ini berdosa orang. Mati dalam keadaan berdosa maksudnya. Matinya dalam keadaan berdosa. Adapun mengqadha solat ini, Al-Imam Subuki melaksanakannya kepada kerabatnya. Jadi ada kerabat dari Imam Subuki meninggal dunia dan juga ada hutang solat diqadai oleh Imam Subuki. Kita kan yang waris adalah puasa kan. Kalau puasa kan kita waris atau orang tua kita kan bila meninggalkan puasa atau ada hutang puasa, ahli waris kan ada 2 pilihan. Dia boleh berpuasa dengan niat mengganti puasa yang Allah yarham tadi, atau dia bayar diyah. Bayar fidyah kan, bayar fidyah satu cupaknya untuk satu harinya. Afdalnya dua-dua lah kalau kita mampu. Yang sebab satu cupak pun bukan mahal sangat kan. Ya, jadi puasa untuk dia. Solat pun dikiaskan dengan puasa ni, boleh. Ada yang menyamakan boleh juga. Jadi diqadha lah berapa tahun dia tak solat, dia terbaring dia tak solat. Contohnya ya, boleh diqadha. Macam mana solatnya? Niatnya ya usolli fardhu dhuhri qadaan li fulan. Siapa itu? Siapa pula? Sahaja saya solat fardu zuhur, qadha untuk siapa? Untuk Allah yarham tadi. Diqadha. Ini bukan wajib ya? Bukan wajib, boleh. Bukan wajib, jawaz lah, mubah. Sampai ke pahala? Ya, Imam Subuki buat sampailah. Imam Subuki bukan jalan-jalan kan. Ulama memang. Tapi bukan wajib, tak ada. Yang wajib mewajibkan itu tak ada. Sebab kewajiban itu kepada yang hidup tadi. Yang di Mekah ya.
Yang pertama ya, orang Mekah nih bukan semuanya ada ilmu ya. Orang Arab kan bukan semua orang Arab ada ilmu. Ya. Orang Arab nih kan sama juga yang dulu lagi lah dulu. Dulu nih penjaga kedai-kedai di Mekah nih bukan orang Arab tuh. Orang Bangladesh, orang Pakistan. Bahkan mereka boleh cakap Melayu kan. Mari sini, mari sini, mari sini kan. Adik manis. Adik manis kan orang-orang macam tu. Istilahnya mereka pun datang dari kampung tak ada ilmu. Ya dia ikut arahan bos saja. Kalau bos cakap macam ni, ikut macam ni. Wallahu alam kalau yang ada ilmu lepas subuh ya kita husnuzon saja sudah ya. Ya kita husnuzon saja dia isya atau tengah tengah menyediakan dirinya dan ya pikir-pikir yang baik insyaallah. Tapi kalau di Yaman memang lepas subuh tak ada. Lepas maghrib pun tak ada. Kalau nak cari roti canai siang sikit lah. Roti canai pun tak ada sebetulnya roti-roti Yaman tu roti. Agak siang sikit. Isyraq. Selepas isyraq tu lah. Sebab aib dia orang ni. Apa benda kau ni subuh-subuh macam ni cari dunia kan. Aib jadi cacat. Bagus dia jadi lingkungan seperti itu kan. Ya kita lingkungan kita tak boleh kita rubah. Paling kurang keluarga kita lah. Lingkungan keluarga kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahli kudri unsa wa zakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhillat ulama nukhda bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa ghirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun manun waghfir wastur anta akramu man satar. وصلاة الله تعالى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيه الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعاصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Baik, terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan katsir atas perhatiannya. Salah silap kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.